Terima kasih Datuk Yang di-Pertua untuk laluan pada saya untuk turut membahaskan peruntukan tambahan yang kedua bagi 2012 ini. Saya melihat Datuk Yang di-Pertua bahawa setiap belanjawan ataupun peruntukan tambahan yang kita buat mesti diukur dengan satu tahap bagaimana pengurusan pentadbiran yang baik yang dilakukan oleh pihak kerajaan sendiri. Ini juga ada kaitan dengan proses membuat keputusan yang dibuat di peringkat eksekutif, di peringkat kabinet untuk memastikan bahawa wang yang kita peruntukkan itu dibelanja dengan penuh dengan ketelitian, walaupun benda-benda yang kecil itu, tetapi bagi saya bahawa satu perkara yang boleh memperlihatkan kelemahan-kelemahan yang ada di peringkat kerajaan. Saya nak bawa satu contoh di sini ya. Bagaimana kita melihat bahawa bila kita buat belanjawan, kemudian peruntukan tambahan yang kita berikan, sepatutnya dia mencerminkan gambaran daripada atas, daripada eksekutif, daripada kabinet sendiri dalam proses untuk membuat keputusan-keputusan dalam berbagai-bagai perkara. Sebab mereka juga adalah menerima peruntukan daripada belanjawan yang dibentangkan di dalam Dewan Parlimen, termasuk juga di dalam peruntukan-peruntukan tambahan. Umpama contoh, saya lihat bahawa kecelaruan di kalangan anggota-anggota kabinet dalam isu akta hasutan umpamanya, akta hasutan. Walaupun telah pun disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum daripada satu keputusan semula yang dibuat baru-baru ini, bahawa akta hasutan akan dimansuhkan, akan dihapuskan. Tetapi ada anggota kabinet yang lain, Menteri Dalam Negeri mengatakan bahawa akta hasutan mesti dipertahankan. Dan sehingga menimbulkan kenyataan daripada Yang Berhormat daripada Padang Rengas yang juga Menteri Pelancongan mengatakan bahawa dia sudah pun menjadi satu keputusan bahawa akta hasutan akan dihapuskan. Jadi bermakna bahawa akan dihapuskan, bukan dipindah, akan dihapuskan, akan dimansuhkan. Dan dibuat satu akta yang baru. Jadi menunjukkan bagi saya bahawa kecekapan dalam menangani keputusan-keputusan kabinet itu menunjukkan bahawa ada kelemahan di kalangan anggota-anggota kabinet. Yang kedua, saya nak tunjuk bahawa bagaimana sesuatu keputusan itu tidak diteliti untuk nak dibawa ke dalam parlimen. Tidak diteliti. Sehingga menyebabkan rang undang-undang pentadbiran agama Islam wilayah persekutuan terpaksa ditarik balik. Saya katakan bahawa ini satu kos. Dia membabitkan kos keuangan yang saya tidak tahulah bagaimana Jabatan Peguam Negara terpaksa buat itu, buat ini dan sebagainya, kemudian cetakkan kertas. Walaupun ini kecil, tapi bagi saya bahawa tiba-tiba bila ditarik balik dengan ada alasan-alasan yang mengatakan bahawa sudah cukup dengan akta yang ada, jadi saya katakan bahawa bagaimana kabinet boleh mengizinkan perkara ini keluar untuk dibawa kepada parlimen sedangkan tidak diteliti. Kononnya sudah ada undang-undang yang sudah pun mencukupi untuk perkara-perkara yang tertentu. Jadi sehingga ada percanggahan apabila dibantah sendiri oleh Padang Rengas selaku Menteri Pelancongan. Menteri Pelancongan sendiri membantah rang undang-undang ini kerana beliau menyebut bahawa sudah ada keputusan kabinet sebelum ini yang sangat bertentangan daripada cadangan yang dibawa yang terkandung dalam rang undang-undang ini. Lalu menteri mengumumkan penarikan balik. Jadi bagi saya bahawa ini menunjukkan kabinet tidak efisien dalam nak melihat sesuatu perkara untuk nak dibawa ke parlimen. Satu benda yang menunjukkan percanggahan di kalangan anggota kabinet. Yang keduanya bagi saya bahawa satu benda yang merugikan dari segi kos keuangan, implikasi keuangan. Ini duit rakyat. Kita boleh bentang satu benda yang tidak ada ketentuan, yang tidak ada satu kepastian. Jadi bagi saya bahawa satu benda yang cukup memalukan apabila rang undang-undang ini terpaksa ditarik balik, bukan kerana malu kerana ditarik balik, tapi kerana nak menunjukkan bahawa ketidakkecekapan anggota kabinet dalam nak membuat keputusan. Fokusnya. Ya. Sedikit saja. Ya, saya pun nampak kecelaruan yang ada dalam urusan membuat keputusan kebelakangan ini amat parah. Adakah ini berkaitan Koksna dengan ketiadaan pemimpin utama kita dalam senario politik pada hari ini? Kita pun nak tahu apa sebenarnya berlaku kepada pimpinan utama kita. Terima kasih. PM kita. Sikit daripada contoh, soalan lebih kurang sama kalau dia nak tahu di mana dia sekarang.
Ya. Boleh ya? Ya, sila. Terima kasih Tuan Ketua. Saya nak tanya penangan daripada Yang Berhormat lah. Tadi Yang Berhormat bawa satu contoh yang kata Yang Berhormat kecil benda tu iaitu penarikan balik